Terima kasih DJ. Walaupun kata orang masa yang agak pendek, tapi sebenarnya apa yang Datuk Jah share dengan kita tadi sangat penting. Actually lagi penting daripada kelas teknikal malam ni tau. Dan kita sangat beruntung sebab from day one lagi Datuk Jah dah share dengan kita strategi maximum income. Yang mana saya yakin kata orang apa leader-leader dekat luar sana dia tak buat macam yang Datuk Jah buat tau. Day one lagi dia bagi tahu kenapa kita kena buka sekian-sekian account. Ada banyak option yang kita tak pernah paksa you all buka berapa pilihan di tangan anda, tapi kita nampakkan the reason kenapa. At least macam Datuk Jah cakap tadi, kalau anda tak nak buat bahagian affiliate pun, bahagian trading saja minima 2 tau. Sebab apa? Sebab kita nak you sendiri dapat yang 4% punya commission tu based on trade yang you all dapat, duit you sendiri tu tau. Bayangkan kalau orang lain rasanya tak bagi tahu dah, biar 4% tu dia yang dapat. So walaupun dia 4%, okay, accumulated nanti banyak tau geng. So please and please, again tak ada paksaan, kita just share saja. Sebab itu yang Datuk Jah dan yang mana yang ikut sistem tu memang buat macam tu. And then tadi Datuk Jah share satu 1+3 ataupun 1+3+9 ataupun you boleh pilih 1+3+3 ya. So kata orang apa, ukur baju badan sendiri ya, berapa ekor anda nak actually is up to you. Okay, so kita nak sambung balik, saya nak share screen. So tadi kita dah pergi part apa, Huobi. Huobi tu kebanyakan kita actually guna untuk yang saya share tadi, untuk P2P, untuk beli dan juga again untuk withdraw, yang mana nak manual, nak staking tadi saya dah tunjukkan kalau nak beli HT dan sebagainya tu. So yang penting actually kita kena tahu setakat mana kita tahu tu actually tak perlu tahu detail sangat sebab again macam saya cakap tadi lah, saya bukan trader, saya tak reti semua, tapi benda yang basic tadi tu sepatutnya kita semua belajar. And then lagi bagus bila anda nak buat anda akan lagi belajar. Macam malam ni kan saya tunjuk secara walaupun tunjuk secara live, selagi anda tak buat sendiri, maksudnya contoh macam tadi kan P2P, selagi anda tak beli sendiri, ataupun yang part withdraw tadi, selagi anda tak withdraw sendiri, anda tak akan nampak. So nanti bila anda dah nak buat, anda minta tolong your upline, okay, dia yang akan assist anda. And then for those yang direct Datuk Jah, anda akan refer dengan saya akan ajar anda step by step macam mana nak withdraw apa semua. So bila dah buat tu, baru kita ajar so that lagi anda nampak. Secara teorinya maybe anda tak tahu nak kena masuk apa semua tu, again tunggu masa yang bila anda nak buat. Okay, so saya nak share Royal Q sekejap ya. Okay, start now. Okay, Royal Q. So bila anda buka Royal Q, seperti biasa sebelum ni dia akan keluar yang blaster ataupun info daripada HQ tau. Dekat atas ni juga anda dapat kan ada banner yang bergerak-gerak ni. Okey, contohnya yang anda perasan bonus beta ni bila saya tekan dia keluar balik ni the latest news info. So please baca, ini info daripada Royal Q. Ingat kita buat apa tu? Kita dapat bonus affiliate ni. Bila kita buat Royal Q ni, kita perkenalkan kepada orang lain Royal Q ni. Again, saya tak nak kupas lanjut pasal isu-isu yang orang petikaikan Royal Q ni scam ke apa semua. Saya dah guna Royal Q ni since bulan 10 tahun lepas, dah masuk 4 bulan. So pada pendapat peribadi saya, Royal Q ni bukan scam. Saya rasa orang yang cakap Royal Q ni scam sebab dia tak faham macam mana kita gunakan Royal Q ni. Okay? Royal Q tak kutip duit, dia tak ambil duit, dia hanyalah robot yang bantu kita trading duit kita yang dekat Huobi tadi. Ingat tak tadi bila kita buat pembelian USDT P2P tu, okay, kita simpan USDT kita tu dalam Huobi. Kita bawa sikit sahaja standby untuk fuel fee. Itu pun sebab kita nak upah robot, kita nak upah Royal Q ni yang mana bila berjaya transaksi dapat profit, kita upah dia 20%. So saya rasa agak kelakar lah kalau dia kata macam mana kalau Royal Q ni scam, dia nak bawa lari duit kita. Kita yang bayar Royal Q, kenapa Royal Q nak lari? Kalau Royal Q lari, dia tak dapat duit tau. So macam mana nak cakap so siapa yang dah join, anda faham apa yang saya masukkan kan? So siapa yang tak guna lagi Royal Q, diorang, saya rasa diorang tak dapat info yang tepat.
Okay, so kita balik kepada Royal Q, jangan bebe panjang-panjang. Okay, dekat Royal Q ni, okay, kalau tadi Wobi dia banyak benda because Wobi adalah saya panggil bank kripto tau. Macam bank banyak function, macam-macam function. So kalau dekat Royal Q ni dia lebih simple, function dia pun tak sebanyak yang Wobi tadi. So bagi kita, kita kena ambil tahu pasal Royal Q ni sebab Royal Q ni lah kita punya segala statement transaksi apa semua ada dalam ni. Okay, first saya nak share dengan anda dekat bahagian home ni ada dua ikon yang penting. Okay, yang pertama of course lah revenue detail, this one. Ini sangat penting sebab apa? Tang sini lah kita nak tengok kita punya statement untuk kita punya trading profit. Ingat trading duit kita dekat Wobi. Profit dia tu statement masuk dalam revenue detail ni, tetapi duit ataupun profit tu dia terus masuk dalam Wobi. Okay, saya ulang balik kita punya profit untuk trading statement dia dekat revenue details ni. Manakala dekat sebelah dia tu yang saya bulatkan ni nama dia reward details. Okay, this one untuk profit affiliate. Okay, bila saya kata affiliate ni maknanya kita recruit new member get member. Bila orang tu join, direct kita dibayar. Dan bila orang bawah kita pun recruit member, kalau kita pangkat B2 dan ke atas, kita pun akan dapat lebihan untuk bonus penajaan tu. Sebab tu Datuk Jah selalu sangat tekankan cepat-cepat jadi V2. Sebab apa? Sebab dia nak you sendiri dapat yang lebihan tu daripada network you. Datuk Jah dah memang dapat dah sebab dia ke atas. Dia tak nak you rugilah tak dapat lebihan daripada your own network, tahu tak? Sebab itu adalah network you yang memperkenalkan. So sebab tu dia nak you capture all the bonuses tu. Okay, alright. So kat sini, okay, reward details ni income untuk affiliate. Okay, statement saja dalam ni, tetapi dia punya income ni akan masuk dalam asset. So kita akan pergi satu persatu. Okay, sekarang ni saya akan tekan revenue detail dahulu. Saya clear. Revenue detail ini adalah contoh untuk account ni. Okay, so account ni kalau nak tengok dekat atas, okay, dia akan tunjuk satu. Ini ada accumulated, terkumpul setakat ini, maknanya from day 1 sampai ke sekarang jumlahnya ini. Dan kalau tengok ini yang saya 4 segi ni adalah USDT, yang bawah ni adalah Malaysia Ringgit. Kalau anda belum dapat ni Malaysia Ringgit ni, sekejap lagi saya ajar macam mana nak tukarkan, nak dapatkan MYR. Sebab by default dia akan letak USDT atas dan USDT bawah. Okay. Kalau ni accumulated, yang sebelah ni ini adalah hari ni punya income untuk trading sebelah kiri ni. Okay, alright. So kalau anda tengok, saya clearkan. Okay, dekat bawah ni history record, kita punya kata orang statement dia akan letakkan by day, hari dia punya hari bulan tarikhnya kat tepi ni. So bila anda tekan, contohnya saya akan tekan okay, contohnya saya tekan yang hari ni, okay, dia akan listkan semua transaksi yang you punya robot buat. Ni ada sikit saja, you all punya you boleh tengok sendiri, you boleh scroll dari atas sampai ke bawah. Okay, right. So dia by hari, and then yang you boleh buka hanya 7 hari saja. Kalau contoh I buka yang last week, dia akan tulis 7 hari saja boleh tengok rekod. Yang last week dah tak ada dah, you hanya nampak figure sahaja. Okay, so itu history record. Ni profit analysis ni, okay, tadi kan history record dekat atas ni, ini tadi, this one history record yang kita tengok tadi. Okay, sekarang ni kita nak pergi ni profit analysis. Nampak tak yang sebelah kanan dia ni? Saya notice ramai orang yang jarang masuk kat sini. Saya clearkan. Okay, sekarang saya klik profit analysis. Klik. Okay, dia ada dekat sini ni. Ini dia punya statistik. You kena tekan dulu ini sebab ini Binance tau. Kita tak buat API dengan Binance, kita buat API dengan Wobi kan. So you kena tukar dulu, saya tukar sekarang Binance tu kepada Wobi. Baru dia akan keluar statistik dia punya income tu datang daripada coin mana. Anda tengok kat sini. Okay, untuk account ni kalau anda tengok yang hijau tu coin AVAX, anda boleh tengok lah berapa coin anda yang ada, dia akan bagi dalam bentuk pecahan ni. So anda boleh tahu, oh income ni contribute banyak kepada income. Okay, it's good to know lah benda dah ada function kat sini. Ini adalah revenue details. Okay, kita patah balik.
Untuk reward details saya tekan sekarang. Okay, reward details ni yang saya cakap tadi affiliate punya profit. Kalau anda notice kan, actually kan sebenarnya kan income affiliate ni lagi banyak daripada income trading. Sebab apa? Trading tak semua orang ada modal yang banyak untuk trading. Okay, kalau orang yang macam Datuk Dr. Riza, macam Datuk Jam, macam Naim, diorang semua ada banyak duit boleh trading banyak-banyak, ratusan ribu. Kita yang rakyat marhai ni bukannya ada ratusan ribu macam mereka. Dekat sinilah kita boleh kata orang generate income affiliate sebab ini open to all. Kita boleh dia punya income tu the sky is the limit. Okay, kalau anda tengok kat sini reward details ni, kalau anda tekan, saya tekan satu kan. Okay, saya tekan yang 28 hari bulan ni. So bila anda tekan, sekejap ni tak ada record, tak ada activation key. Saya ambil yang tak nampak 22 nampak tak? Okay, alright. So saya ambil yang ni, yang 22 hari bulan ni bila tekan. Okay, siapa yang bawah kita, okay, bila ada sign up saja macam account ni adalah, saya tak ingat, bagi saya tengok dulu, account ni V3, okay V3, salah satu account, okay, reward detail. Kan kita cakap tadi lebihan ya untuk yang mana kita sign up tu. So bila tekan siapa yang sign up, dia akan bagi tahu apa dia punya nickname tu, berapa kita dapat. Dia tengok kepada apa pangkat kita lah, macam yang ni account ni V3. So maybe V3 bawah tu dah ada V2, V2 akan ambil 10 USDT, so lebihan 10 lagi V3 ni akan ambil. Begitulah seterusnya. Okay, and then activate peer kan ni tak ada lagi, ni global pun tak ada lagi. Ini direct. Okay, yang direct ni, okay, direct quantification ni maknanya kita punya direct, downline direct kita punya profit, okay, kita dapatkan tadi, DJ kata kalau kita, DJ tak cerita pasal ni, masa marketing plan kan, direct kita 4%. Dia tengok apa pangkat kita pula, kalau kita lagi tinggi, banyak dia punya percentage dia. Okay, so dia akan keluar dekat direct quantification ni. Okay, and team quantification ni yang indirect kita, yang bawah-bawah tu, kita boleh nampak. Okay, sebab itulah DJ nak cepat-cepat kita naik pangkat V2. Kalau tidak, kita akan terlepas yang mana yang team quantification ni. Kita hanya dapat yang direct sahaja. And then kalau peer reward ni, ini tak ada. Kalau ada yang sama pangkat V3 dan ke atas, you akan dapat peer reward ni. Global dividend hanya untuk basic. Yang ni memang tak ada lagi lah. Nanti kita tunggu di jadi basic, kita tengok berapa dia punya global dividend. Okay, alright. Situ dia. So yang 4 statement ni, okay, especially untuk reward, kalau you tak ada downline, you tak akan nampak satu info pun. You akan hanya nampak bila you ada downline. Berbanding dengan kalau yang tadi revenue tu, sebab itu trading you sendiri. So you akan nampak lah benda tu. Maybe bila you sign up hari ni, you activatekan robot, the next day pun you terus akan nampak revenue punya statement tu. Tapi yang untuk reward detail ni, kalau you baru join, you tak ada downline lagi, you tak akan nampak apa-apa. Alright. So kita keluar, itu clear. Okay, tadi saya bagi tahu reward details ni statement dekat sini, duit dia akan masuk dalam asset. Saya akan pergi dekat asset pula. Okay, ini dia. Actually dia benda yang sama, cuma dia masukkan statement dekat sini juga. Anda tengok kat situ. Bila buat pendaftaran, saya selalu remindkan orang yang baru join tu, you kena monitor, please guys, monitor your asset. Asset ni you kena ada sekurang-kurangnya 10 USDT tau. Sebab apa? Bila 10 USDT dia akan keluarkan notification, dia akan bagi message, dia akan bagi tahu you punya asset ni dah tinggal sikit. Maknanya dia suruh you top up lah tu. Macam mana nak top up? Macam tadilah yang kita ajar you tadi tu, P2P. Top up USDT dulu. Kalau you dah ada USDT, you just withdraw saja daripada Huobi pergi ke Royal Q. So you ambil deposit punya address ni, copy address ni, you pergi dekat Huobi, withdraw, masukkan address ni. Macam step yang saya cakap tadi tu. So kat sini ada lagi dia punya record. Okay, alright, ini you boleh tengok sendirilah you punya statement. Okay, untuk setiap you buat deposit ke, withdraw ke, transfer, contohnya deposit, saya tekan deposit sekarang. Okay, dekat atas ni, saya ni deposit, okay. Dekat atas ni ada deposit detail, okay. So bila tekan deposit detail tu,
dia akan keluar segala history your deposit, you pergi ke mana apa semua ada kat sini. Sama juga dengan kita tekan withdraw, bila tekan withdraw pun dekat bahagian atas tu ada withdrawal detail, maknanya transaksi yang pernah kita withdraw semua ada kat situ. Saya tekan sekarang, semua ada kat sini, all recorded, so not to worry cuma dia tak letak nama lah sebab kita kan bila nak transfer kita main kita dapatkan withdrawal address apa semua itu je yang kita ada, so tak ada nama orang tu. Right, sama juga macam transfer, bila tekan transfer ni withdrawal detail dia ada dekat sini. Alright, kat sini saya nak tekankan kalau ni kalau Huobi pergi maknanya withdraw ke Royal Q, dia punya transaction fee saya panggil. Tadi you tengok kita pakai TRC20 tadi. Sekejap kita pakai TRC20 tadi, dipencas adalah 1 USDT. Satu USDT. Daripada Royal Q nak withdraw pergi ke Huobi, dia punya charge 2 USDT. Daripada Huobi nak pergi ke Huobi yang lain, dia punya charge 1 USDT. Daripada Royal Q pergi ke Royal Q yang lain, ini adalah percuma, kosong. Kalaulah katakan you buka yang banyak account tadi, 1 plus 3 kan, 1 plus 3 tadi maknanya you ada 4 account Royal Q kan. So saya sarankan you transfer dari Royal Q ke Royal Q, ada 4 account tu, you transfer pergi ke satu account Royal Q dulu. Dari situ dah banyak-banyak tu barulah you pergi withdraw pergi ke Huobi. So tak adalah you setiap account Royal Q tu you pergi direct transfer ke Huobi kan, jenuh lah. So you kena charges nanti 2 USDT. Tapi again it's up to you. It's your money, you yang decide. Saya just bagi tahu tips sahaja. And then kalau tengok kat sini sama jugalah, kalau you daripada Huobi nak withdraw duit pergi ke RQ, kalau setiap transaksi tu kan 1 USDT kan. So kalau you you just transfer saja ke satu RQ, Royal Q ke Royal Q adalah percuma. So you withdraw dari Royal Q ke Royal Q transfer to Royal Q secara percuma. Ni nanti bila you nak buat your punya upline akan assist. Saya just bagi tahu tips ni sahaja. So clear alright. So kita clear, kita patah balik. Itu dia tadi asset. Asset ni tadi saya lupa nak bagi tahu. Katakan you punya asset kat sini tinggal 2 USDT saja, robot you akan berhenti bekerja. Kesian kan? Dah ada robot dah, coin tengah naik tapi you punya asset kosong, duit minyak tak ada. So robot pun tak buat kerja. So please make a habit lah, maybe sehari sekali ke, kalau malas-malas 2 hari sekali ke, you just check saja. Berapa banyak orang tanya saya, CZ, berapa banyak saya nak letak fuel fee dekat aset ni? Jawapan dia bergantung kepada anda sendiri Dia kena tengok berapa jumlah modal trading anda yang dalam Huobi tadi. Kalau banyak, contoh kalau macam modal trading 1000 USDT dekat Huobi, kalau dalam 20 ke 30 USDT kat sini okey lagi. Actually kan lagi cepat you punya aset ni berkurangan, maknanya kita banyak bayar robot lagi bagus tau, menandakan kita punya trading tu sangat laju, kita dapat income lah dekat Huobi tu. Alright. So itu dia yang pasal fuel fee. Kalau you all dekat Huobi banyak contoh for example 10,000 USDT ke dalam 40,000 ringgit Malaysia, 50 ataupun 100,000 ringgit Malaysia, you janganlah letak 30 USDT saja dekat aset ni, you kena letak banyak lah. I don't know, maybe 500 aset ke, sebab kalau you nak tahu, kalau sekali coin tu naik, pasaran dia memang naik turun laju, banyak tau robot ni buat kerja sangat laju, duit dekat aset ni akan berkurangan.
So kadang-kadang tu kita tak tahu bila dia naik turun. Nah, yang seronoknya naik turun tu. Kalau yang turun saja tak best, kalau yang naik saja tak best, tapi yang naik, yang turun, naik turun itu sangat banyak aktiviti untuk robot. Okay. Alright, asset dah selesai. Okay. Untuk Royal Q ni kat mana anda nak ambil referral link? Okay, ada dua tempat Okay, pertama dekat invite friend ni. Ini dia. Dekat home ni, dekat invite friend. Okay, saya tekan dulu. Okay, tekan bila buka. Okay, dia dekat sini. Anda copy ni, copy recommended URL ni, tekan ini. Okay, saya tekan sekarang. Bila tekan, dia akan copy successfully tu. Anda pergi dekat rakan anda ataupun anda punya ni, apa tu, WhatsApp, paste dekat sana. Lagi satu tempat, dia ada dekat dalam My ni. Okay, dekat My ni, dekat mana? Dekat share ni. Ni sama juga. Bila anda tekan dekat situ, okay, anda akan pergi tempat yang sama. Okay, alright, itu link referral Okay, sebelum saya terlupa, orang kata macam mana kalau kita ada banyak account, kita nak log out, nak masuk balik. Anda pergi dekat sistem punya setting, okay, ni dekat bawah sekali ni, sistem setting, okay, saya tekan sekarang. Okay, ni log out dekat sini ya friends. Okay, log out dulu ni. Bila log out nanti you masuk balik. Alright. Okay. So, kita boleh buka banyak account, keluar masuk. Kalau yang Huobi punya, kita boleh switch account. Dia ada dekat function dia, dekat ni tu. Okay. Right, saya tutup ni, saya patah balik. Okay, tadi yang depan ni, okay. Orang saya tanya macam mana kita nak tahu apa coin yang best sekarang ni. Untuk Royal Q ada satu tempat, kalau anda tengok dekat home ni, okay, saya keluarkan ni. Anda nampak tak ni, ini sekarang ni dia tunjuk Binance tau, anda tukar, anda pilih Huobi. Okay, saya tukar sekarang. Okay. Ini apa yang coin yang you dah belilah. Tapi dekat sini yang saya nak tekankan ada dua ni, 1, 2. Okay, anda tekan dulu 24 hour punya volume coin ni, saya tekan sekarang. Okay, clear, 24 hour, tekan. Okay. Ini adalah kata orang listing coin apa yang volume banyak dalam masa 24 jam ni. Kalau anda tengok, ramai orang beli Atom, Ethereum, mana ini dia listingnya ni, saya boleh tengok. So kalau nak tahu apa coin yang best sekarang ni, inilah yang banyak, yang volume dia banyak orang beli pada 24 jam ini. Okay, ini 24 hours volume. Lepas tu saya clear, saya pergi pula dekat mana? Dekat ni yang hot in the market sekarang ni. Okay, saya tekan hot. Okay, ini dia. Ada DOT, ada Shiba, anda boleh tengok kat sini. So ini daripada Royal Q, dia share dengan kita. Okay, right. So saya tutup sekarang. Okay. Okay, itu dia kat depan tadi ya. Okay. Yang ni ramai orang confuse kuantitatif yang dekat home ni dengan kuantitatif yang kat bawah ni. Ni. Okay. Ini dengan ini ramai orang confuse. Okay, yang kat bawah ni dia punya menu, bila kita sebut kuantitatif menu tu yang kat bawah. Okay, sekarang ni yang kat atas tu, tengok saya tekan, dia akan keluar semua video-video tutorial for yang orang baru. Please tonton, banyak info kat sini. Dia bagi tahu apa benda floating loss, apa benda, semua ni video dia dah sediakan, tunggu you aja untuk tengok tahu. So kalau kata saya tak tahulah, tak ada info ni lah, dia semuanya ada dalam Royal Q ni. Please tengok saya ulang balik yang kat atas ni, kuantitatif yang sebelah atas ni, this one yang dalam icon ni, ini yang video-video info tadi. Tekan yang tu, tengok semua video tu. Yang kuantitatif kat bawah ni, sekejap lagi kita go through Okay, saya clear dulu. And then kita ada juga dekat sini, ini pun penting, user guide. So bila tekan user guide, okay, saya tekan sekarang, dia setiap satu ni dia ada info. So you tekan contohnya double opening function. Benda lah double opening function tu kan, you tekan kat sini. Ni dia bagi tahu all the info. So you bacalah. Okay, so please go through satu-satu, banyak ni topik-topik macam mana nak banding apa semua tu. Sebab macam Binance, kalau you tanya saya tak pakai Binance. So semua
ada kat sini. You boleh buat API banding dan sebagainya. Okay. Alright, user guide dah selesai. Ada banyak lagi. Bila you tekan more tu ada macam-macam lagi. You boleh tengok dekat situ. Sekarang ni saya nak pergi by yang menu dekat bawah tu. Tadi home. Okay, yang penting kita nak pergi dekat kuantitatif. Saya tahu kalau semua orang kalau pagi-pagi saja buka Royal Q ni dia akan tengok revenue details. Bagus anda nak tengok apa profit anda, is good. Tapi sebenarnya saya lebih suka bila masuk-masuk saja saya tengok kuantitatif yang kat bawah ni menu ni. So bila anda tekan kuantitatif, actually by default dia akan tunjukkan yang Binance tu tau. So ada tu CZ saya punya hilang lah, tak ada. Sebab apa? Sebab ini Binance. Semua dalam RayQ ni by default dia buka Binance dulu. Sebab untuk maklumannya mula-mula kan dia boleh bind dengan Binance, lepas tu Huobi. Lepas tu sekarang ni 3 exchange which is Coinbase. So Binance dia kat depan dulu dia buka yang ni. So anda kena tukar, anda kena klik Huobi ni. Barulah anda dapat yang Huobi punya. Okay, sekarang ni kita klik Huobi. Okay, dia akan keluarkan apa yang ada kat sini ni. Kita punya coin-coin lah yang kita beli. Bukan kita lah, robot beli. Okay, yang mana yang pakai copy trade tu robot yang buat. Okay, so dekat sini, kat Huobi ni, dekat kuantitatif kita sekarang ni berada di kuantitatif yang menu ni. Ada dua tau jenis coin, satu general, satu professional. Yang professional ni masa anda register, saya suruh anda onkan professional punya edition tu. Dekat mana? Okay, kita pergi dekat sini. Dekat mine tu, ni. Ini puncanya. This is the one. Kalau anda tak buat yang ni, masa registration tu, anda skip this step, anda takkan nampak this this coin dekat sini professional ni. Anda hanya nampak general sahaja. Sebab tu is very important. Bila you buat pendaftaran tu, tolonglah gunakan guideline tu. Saya dah susunkan step by step dah. Apa perlu buat dulu supaya anda tak ketinggalan. Sama juga macam nickname tu kan. Saya cukup geram lah macam mana orang daftar dia tak tukar nickname tau. So please sekarang ni siapa yang boleh tukar nickname? Okay, saya nak pergi ke nickname dulu. Ni. So bila you pergi dekat mine, okay. Mine hujung ni. Ni mine mine hujung. So kalau Huobi tadi me, okay, RayQ ni mine, okay, mine is very important, macam-macam benda ada dalam ni. Bila tekan mine sahaja kat bahagian atas tu, okay, ni ada anak panah ni, nampak tak anak panah atas ni. Tekan anak panah tu, okay, kita masuk sekarang. Okay, anda cari nickname, this one. Kalau macam Android dia kat atas, iPhone tak silap dia dekat bahagian tengah. So cari nickname ni, tukar dulu nickname, letak nama anda. It's very important sebab nanti bila orang sign up, bila orang nak confirmkan pendaftaran tu, dia akan letak nama dia punya upline tau, orang yang memperkenalkan. Kalaulah nickname tak apa-apa, anda tak boleh nak trace, ini betul ke account aku ni? So letak nama senang. And then kalau nama tu, dah ada orang guna, contohnya Zaimah dah ada orang guna. So anda tambahlah maybe Zaimah Zaimah Muhammad Noor ke, tapi dia 10 saja, anda boleh letak nombor ke. So anda tukar sampai anda berjaya menukarnya di sini. So please siapa yang belum lagi tukar, tolong pergi dekat RayQ, masuk RayQ, okay, tekan mine, ke atas tu anak panah, tukar nickname sekarang juga. Anda tengok tadi kan yang dalam listing tadi, siapa yang register entah nama apa-apa tu maknanya dia tak tukar lah tu. So please tukar sekarang. Okay, saya clear, saya keluar. Okay, sekejap. Okay, alright, dah tukar. Okay, so sekarang ni kita pergi balik kat kuantitatif tadi. Okay, yang penting dekat kuantitatif ni, ini dia dekat bawah ni. Alamak, keluar benda lain pula. Sekejap ya, ni. Kat bawah ni, nampak tak saya this one, okay, tulisan tu color hijau, dia tulis Huobi USDT, itu adalah berapa balance anda dalam Huobi yang tadi, Huobi tadi kan. So dia punya angka ni akan sama dekat dengan Huobi. Okay, inilah dia USDT balance yang robot boleh dagangkan, boleh tradingkan untuk anda. Okay, so kadang-kadang dia bukan yang terkini. So what you need to do ni, nampak tak refresh button ni yang bulatan ni? Nampak So you kena tekan yang ni. So dia akan refreshkan nombor ni. Ni saya tak pasti, kita tengok. Yang ni refresh yang terkini ke tak. Saya tekan sekarang.
Tengok yang terkini sekarang 65. Tadi 335 ke berapa. So anda kena tekan kat sini dulu untuk dapatkan berapa yang terkini balance USDT you. Okay? Okay dah. So sekarang ni kita pergi dekat ini adalah coin yang dibeli. Ada professional tak? Tak ada. Okay ada. Right. Okay ini kita pergi dekat sini dulu. Okay. Ini member center. Professional edition tadi dah settle. Okay, member center ni all the info, kebanyakan leader-leader lain, leader-leader group lain, diorang tak ada slide macam Datuk Jah tau. Datuk Jah kan ada slide apa V2, V3, bla bla bla, macam mana nak naik pangkat dengan dia punya jadual apa semua tu kan. So kebanyakan leader lain dia suka pakai ni, kat sini you boleh tengok, dia boleh scroll tau, dia boleh scroll kiri kanan ni. Pangkat-pangkat you, apa yang you dapat setiap pangkat tu, dia bagi tahu lah ni kat sini, so you boleh check. Okay, you boleh baca apa yang you dapat semua. Benda yang sama yang Datuk Jah share masa preview, tapi yang ni yang ada dalam Roy Q. Okay, saya patah balik. And then asset, tadi kita dah pergi dah asset, boleh juga masuk asset melalui sini. Dia punya apa ni, boleh masuk kat sini, tu kat depan tadi ada icon kita dah pergi, kita dah go through dah asset tadi. API binding, kita buat API binding tu. Okay, satu lagi yang penting, sekejap ya, excuse me. Okay, untuk ni team. Yang team ni penting sebab apa? Especially for those yang memang buat affiliate punya part okay. Team ni anda kena monitor. Okay, nampak tak kat sini team ni? Ini account V3. So kalau anda sekarang ni V1, anda baru join. Okay, kat sini anda kena apa? Ada 3 activated ni direct 3 activated. Okay, lepas tu dekat sini team ni, team anda kena 20 activated. Okay, dan anda naik pangkat V2. Ni list 3, ini 20. Ni direct. Okay, so anda monitor dekat sini, dekat team. Okay, kalau anda tengok dekat bawah ni, okay, yang direct kita, okay, kita tak nampak nama dia, kita hanya nampak nickname dia, sebab tu nickname is very important. Walaupun kita tak nampak semua huruf, tapi kita boleh lah teka-teka kan. So inilah dia. Dan kalau anda tengok, sekejap. Okay, ini nickname anda tengok kat situ. Yang mana VVV, ni semua ada V. Kalau dia tulis V0, ini ada V1, sorry. Ini semua V1, tak ada yang V0. Kalau V0 tu maknanya dia dah register tapi dia belum activated. Okay, saya ulang kalau V0 dekat grade ni, dia dah register tapi dia belum activated. Kalau dia register dan dia activated, dia V1. Anda boleh check balik dan anda boleh follow up lah orang yang V0 tu. Itu pun kalau lah dia tukar nickname. Kalau dia tak letak apa, dia just by default yang nombor huruf yang macam-macam tu, anda tak tahu siapa. Saya pun tak tahu siapa. So itulah dia. And then kat sini yang direct referral ni, okay, number of team ni, sekejap saya clear. Okay, nampak tak number of team ni? Nombor ni, jumlah ni, dia campur tau. Ada yang dah register, ada yang dah daftar. Ada yang dah register, ada yang belum daftar. So actually kalau nak tahu jumlah kat sini, dia tak berapa tepat lah sebab kita tak tahu berapa orang yang activated based on setiap kita punya downline ni. Dia bagi semua nombor orang yang register. Faham maksud saya? And then ni of course ini you nak trace balik, ini dia punya tarikh join, date of join lah ni kat ujung ni. Okay, alright. So clear pasal team. Okay. So siapa yang sekarang ni tengah road to V2 tu, please monitor. Serius kalau you jadi V2, dia punya income sangat berbeza dengan V1 banyak kelebihan juga tu. Refer balik dekat your upline, tanya dia macam mana saya nak jadi V2 dengan cepat. Kalau semua orang ikut saja saranan DJ, actually ramai cepat sangat yang akan naik V2. Alright, so itu dia adalah team. Reward details ni benda sama. Yang reward details ni yang kita dekat home tadi ni. Reward details, kita boleh masuk juga melalui email ni. And then circle lot income kita ni, kalau orang yang dah ada buat copy trade, yang buat circle tu, dia punya income masuk dalam circle lot punya ni income details ni. And then okay, kalau lah anda pakai copy trade, okay, pakai copy trade, ini my synchronized setting ni, sorry, silap. Okay, ni my synchronized strategy ni, okay, saya tekan sekarang. Yang ni saya tak pasti ada tak
ni dia akan ni tak ada. Dia akan paparkan kat sini copy trade apa. Contohnya kalau anda pakai Digitractor dia akan keluar kat sini Digitractor. Ini tak ada. Okay, sebab ini saya rasa ini tak ada copy trade. Sekejap lagi kita buat copy trade. Okay. So my synchronize ini my strategy setting ni features baru, actually tak baru dah. Saya rasa dah minggu kedua my strategy setting. Bila anda tekan, okay. Sekejap. Saya perlukan ni. This one, my strategy setting. Jangan confuse Ni my strategy, my synchronized strategy, my strategy setting. Dua benda yang berbeza. So kita nak pergi dekat ni my strategy setting. Okay, kita masuk sekarang. Okay, so ni anda tekan add it now. Okay, nampak tak ni? Add it now. Okay, bila tekan, okay. Anda boleh setting strategi setting yang anda punya sendiri dekat sini. So anda boleh letaklah apa benda setting anda nak. Okay, again ini yang anda setting, yang by default setting tu dekat dalam kuantitatif. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Tapi sekarang ni RoyalQ bagi this function, kalau anda ada strategi setting, anda nak letak, anda nak setting, anda boleh letak kat sini. Okay, nanti anda boleh pakai yang ni. So ini macam mana nak setting, saya bukan trader yang mahir dalam trade setting ni. Saya rasa kita punya apa lain macam Ijat Ladin, dia lagi terror kan. Sebab tu macam last week kan, Ijat Ladin buat kelas tu, siapa yang join last week banyak ilmu yang dapat. Okay, dia buat kelas, ada kelas berbayar, kelas free. So pilihan di tangan anda, pergilah belajar dengan orang-orang yang memang mahir. Okay, alright. Dan saya patah balik share ni yang tadi kita punya link. Ni RoyalQ feedback. Sebagaimana setiap semua apps macam tadi Hobi dia ada customer service. Untuk RoyalQ ni dia ada customer service dekat sini. So kalau anda ada isu ni, anda boleh tanya dia dekat sini. Sekarang ni saya nak masuk, nak tunjuk. Sebab apa? Ramai orang tak tahu nak guna, macam mana nak contact kita punya customer service. Okay, RoyalQ feedback, tekan. So dia ada letak ikon-ikon tu ikut by jenis isu. Apa isunya. Kalau isu tu tak ada dalam ni, anda boleh tekan feedback record. Feedback record ni tak ada. So anda ni other. Bila other tu untuk lain punya ni, anda tulislah anda punya masalah. Contohnya apa? Tak kisahlah apa-apa isu dengan copy trade ke apa ke yang tak ada dalam senarai tadi tu. Lepas tu anda bagi screenshot. Bila screenshot anda submit. Okay, bila submit nanti, okay, dia customer service dia akan reply dalam bentuk message. So anda check balik kat sini lah. Okay, selesai clearkan. So tanya dia. So kalau yang ni, contohnya macam, sekejap saya masuk balik, RoyalQ feedback. Contoh dia account problem lah. Saya tekan account problem. Okay. Saya tekan ni account problem. Okay, clear. Saya tekan sekarang. Okay, ni account problem. Account pasal apa? Account enter account mana, specific problem. Kalau ada screenshot lagi bagus, bagi dekat sini. So dia akan jawabkan anda punya feedback ni. Inilah dia cara nak contact dia. And then dekat bawah tu juga, okay, tengok ni ada announcement, you kena tengok dekat sini, dia ada ni. Ini latest announcement. Yang ni tekan ni beginner punya guide, okay. Saya clear, cuba saya tekan ni. Sekejap ya, beginner guide ni. So dia boleh ke kanan dan dia boleh ke bawah. Lepas ni RoyalQ punya Q&A ada banyak. Macam-macam kat bawah tu soalan. Okay, lepas tu ni strategi punya ni, you please buka dan tengok. Sebelum nak tanya soalan tu, you cari dulu kat sini, ada tak ada. Kalau tak ada, tanya customer service. Semua boleh, beginner's guide banyak ni, double opening function tu apa, pre-listed price lah, macam-macam. Okay, alright, RoyalQ. Okay, security center ni anda boleh tukar password dekat sini. Okay, anda boleh tukar kat sini transaction password. Transaction password ni pun anda boleh set, ini yang untuk anda transfer duit tu. Dan sistem setting ni tadi saya dah cakap untuk keluar masuk boleh kat sini. Dan tadi yang dekat ni, ingat tak tadi dekat home, dekat revenue ni, yang ni sekarang kan Malaysia Ringgit. Kalau anda kat sini USDT, okay, ini USDT, macam mana nak tukar jadi Malaysia Ringgit ni. Okay, anda pergi dekat mana? Dekat tadi, sekejap kita balik, mine.
Okay, kat my system setting, okay ni tukar kat sini. Valuation method, sekarang ni saya dah tukar dah. Anda semua kalau yang USDT kat sini ni anda cari Malaysia Ringgit, boleh tukar sekarang. Okay, so kita clear. Clear, patah balik. Okay, dah patah balik. Settle dekat my. Okay. Okay, right. So news ni dia akan bagi tahu setiap kali robot beli jual, buy or sell, you akan dapat order message. You boleh tengok lah dekat sini you punya. Okay, system information ni message yang dari sistem. Okay, selalunya kalau USDT kita habis, ingat tak USDT apa? USDT yang saya cakap tadi, ni yang hijau ni, yang dekat bawah ni, yang ni kalau dah habis, bila habis tu maknanya less than 10 USDT, okay, you akan dapat news. Sekejap news, you akan dapat news. Saya buka. Something like this, dia bergantung kepada berapa coin anda lah, dia akan letak nama coin anda tu di atom ke. So dia akan bagi tahu ni fail over short position ni. Saya dah share dah video, kalau you dapat ni apa yang perlu buat. Video tu ada dalam Telegram. So saya takkan go through panjang dekat sini Please buka balik Telegram tu. Video tu dah ada dah apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Okay, alright. Dan kita patah balik. Okay, ni dia. So circle ni ada copy trade ada macam-macam circle seluruh dunia ni. Okay, anda boleh guna siapa sahaja, tak semestinya anda pakai DJ Tractor One. Tapi of course lah, setakat ni siapa yang modal 1000 USDT memang saya galakkan pakai DJ Tractor One. Tapi yang 250 atau 500 saya sarankan awak pakai copy trade orang lain yang ada dalam ni macam-macam. So macam mana nak tahu copy trade mana nak pakai? Okay, actually it's up to you. Namun sebagai guidance, panduan dekat atas ni, okay, anda nampak tak ada macam carta kan, icon carta kat atas ni. This one, tekan. Okay, saya tekan sekarang. Okay, bila tekan, dia akan listkan, okay, ini dipanggil circle leaderboard. Alah, macam carta top 10 tu. So dia ada ni, profit list kategori, hot list kategori, popularity list kategori. Sekarang ni yang dia tengah buka ni adalah profit list punya kategori. Dia akan listkan 10 kata orang copy trade yang sekarang ni untuk profit list top 10. Okay, anda kena ingat tau, setiap profit list listing ni, kalau diorang masuk carta ni, actually diorang ada imbuhan juga daripada Royal Q. So kalau anda perasan, setiap daripada list ni, saya tekan ni sekarang profit list, lepas tu saya pergi pula dekat hot list, dia ada ni, operating list ni pun ada. And then dekat profit list ni pula ada dua, total revenue ni, this one. Sekarang ni, ni profit, ni return rate pun ada ni, you kena tekan, baru you nampak saya tekan, baru dia keluar. Ni tekan kiri kanan. So anda boleh pilih mana-mana saja yang dalam top 10 ni untuk circle. Tak semestinya anda pakai DJ Tractor. So saya dah ajar macam mana nak tengok dekat dalam jadual, sebab setiap circle ni, setiap copy trade dia ada setting dia tersendiri. Anda kena tengok kat mana dalam jadual tu, tengok dia punya first buy in dan sebagainya. Okay, sekejap lagi saya nak tunjuk macam mana nak pakai copy trade DJ Tractor. Walaupun kat sini ini dah ada dah 3 coin. Okay, saya just go through, saya tekan submit circle ni. Contoh kita cari DJ Traktor 1, ni tekan. Okay, yang ni pun ada dalam video yang saya dah share dekat you dalam Telegram. So, kita kena tekan dekat mana? Kalau dekat bawah ni, kalau orang yang first time, dia ada button biru, ini dah tak ada dah sebab saya dah join. Dia dekat sini, apply to join group kat sini. Okay, bila masuk sini ni, anda tekan kat sini, please dia akan tunjuk Binance, anda kena tukar Huobi, dulu. Okay, so kalau anda tanya, kalau untuk satu-satu copy rate tu macam mana kita nak tahu coin apa yang kita nak beli? So dia dah listkan dekat sini, senarai ikut dia punya profit rate. Dekat ni hujung ni, nampak tak? So ini you boleh tengok lah top 10 apa yang banyak untuk DJ Tractor ni. Untuk DJ Tractor saya akan recommendkan, ini based on pengalaman saya selama 4 bulan ni, saya akan recommendkan orang beli Mana tau. So Mana ni dia
Kalau based on 4 bulan ni dia turun naik dia tu okey. Again, terpulang pada anda nak pakai coin apa pun, ada banyak coin kat sini, anda pilih sahaja. Okay, right. So sebagai contoh ni saya akan tekan sync strategy yang kat bawah tu. Okay, sekarang ni ada function baru, ni of course lah, baik ini anda masukkan 10. Okay, satu coin kalau 1000 USDT ini untuk copy trade Digitracker, saya tunjuk contoh. Yang copy trade lain tu anda kena tengok berapa setting dia orang. Okay, and then profit sharing ni, okay, setiap copy trade ni pun dia ada set berapa profit sharing tersendiri ya. Macam Digitracker ni profit sharing dia 1%. So kalau you buat profit 1%, kita share dengan owner Digitracker ni. And then setengah lain tu dia ada 2%, 3%. So bila you nak ni, you tengok berapa profit sharing copy trade tu. And then ini function yang terbaru dalam I think seminggu lebih dah, dia panggil currency blacklist. Okay, currency blacklist. Kalau dulu kita tak boleh nak pilih apa coin, kita kena ikut apa yang robot pilihkan untuk kita. Lepas tu dulu saya pernah share macam mana trick nak tukar tu, sekarang ni tak payah buat trick tu dah. Kita boleh pilih kat sini actually apa coin yang kita nak. Dia panggil currency blacklist, kita boleh add ban currency, maknanya kita masukkan currency yang kita tak nak. Macam mana? Okay, sekarang ni saya tekan dekat ujung tu ada anak panah. Okay, bila tekan ni, ini adalah semua coin-coin. Kita tick yang mana kita tak nak, yang mana kita nak kita biarkan. Contoh kalau katakan saya nak mana saja saya tak tick, yang lain semua saya tick. So nanti you tick lah. Tick. Bila dah tick semua tu you confirm. Saya tak buat lah kat sini sebab saya dah tunjuk dalam video tu. So maknanya sekarang dah ada function untuk membenarkan kita memilih coin apa yang kita nak. Tapi again, coin yang you nak tu you kena check dalam copy trade tu ada ke tak ada. Contohnya okay, kalau macam ni saya patah balik Digitracker ni, dia adalah mana kat sini kan. Okay, you nampak kan dia ada mana kat sini. Ini dalam Digitracker. Saya tak pasti QQ Circle ke apa, dia tak ada mana, dia ada coin lain. So you kena tengok copy trade tu punya listing pula, ada tak coin yang you nak tu. So kalau coin yang you nak tu tak ada, you takkan dapat belilah mana dalam copy trade tersebut. Okay, clear Right, so settle dah ni copy trade. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke kata balik kuantitatif tadi. Okay, kuantitatif tadi. So ini yang kita beli manual, ini account yang lama ni. Ini pakai sync strategy, ini pun saya dah unsync kan. Okay, so yang ni saya rasa ini Digitracker dulu ni, Evec ni. So Digitracker dia 100 level, ini dia. Margin call limit dia 100 level sebab ini modal untuk 1000 USDT Apa masuk margin call limit ni maknanya dia boleh beli sampai 100 level. Setiap kali dia beli dia akan update dekat sini tau. Ni number of call margin. This one. Sekarang ni baru setakat 32 level saja. Again, walaupun ada banyak level lagi, dia kena tengok berapa balance USDT you dalam Huobi. Kalau duit dah tak ada, dia akan stop. Ni sekarang ni di stop ni, ini dia dah stop. So bila macam ni, bila dah ada USDT balik dekat tadi, okay ni, kat sini, ini sekarang ni USDT dah ada 65. You pergi dekat dalam ni, okay, you tekan, you kena tekan ni, this one. Ini pun saya dah terangkan dalam video. You kena tekan open margin call ni, barulah robot akan trade balik untuk diskon. Okay, sekarang saya tekan. Okay, tekan. Okay, are you sure? Confirm. So dia tekan. Okay, tadi kan dia akan start beli balik lah pula ni. Tengok berapa banyak duit yang saya ada. Dia dah beli. Okay. So please monitor especially for those yang floating sebab coin harga dia tak tentu kan, dia turun naik. So bila naik saja robot kita akan jual, kita akan dapat profit dan kita akan dapat balik USDT kita tu. So bila dah ada USDT tadi cepat-cepat you open supaya dia boleh trading lagi. So kalau you floating, you tak tengok, you biarkan sampai bila-bila you biarkan dia stop, memang you takkan dapat profit lah. So that's why you kena monitor. Okay, alright.
Okey, sudah ni, circle sudah, new sudah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk Royal Q. Sekarang ni saya akan buka kepada soalan. 5 minit maybe. So siapa ada soalan boleh unmute and then siapa nak tulis dekat chat pun boleh. So saya allow participant untuk unmute. 5 minit untuk soalan. Kalau ada soalan lah. Okey, silakan. Ke dia dah tidur dah. Aku 11. Terlewat sikit habis ni. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Kak Zaimah. Ya Hadis. Tadi masa DJ share apa genealogi tu kan. Graf yang tengah-tengah tu ada color kuning, orange dengan biru tu. Lepas tu kat tepi tu ada sebelah dia tu ada question mark, lepas tu sebelah dia ada 800 dengan 300 tu apa? USDT ke apa? Okey, Datuk Jah nak jawab soalan ni? Datuk Jah? So itu part Datuk Jah, saya bagi Datuk Jah jawab. DJ? 800 macam number of packs saja. Saya rasa itu yang total untuk naik pangkat tu, berapa ratus tu. Dia sama macam dalam jadual yang kat bawah tu. Yes. Betul Syami. Kan kita nak naik pangkat kan ada requirement dia. Berapa team kita, berapa ramai apa semua tu. Kalau tak silap saya lah. Mana Datuk Jah? Halo Datuk Jah. Ada tak? Ni. Apa buka untuk soalan lain? Untuk lain kali ke saya akan tanya balik terus pada Datuk Jah. Tanya soalan yang teknikal, saya boleh jawab. Pasal Royal Q dengan Huobi. Yes. Kalau di quantitative hobby, yes, betul. Sekejap ni, kuantitatif. Kalau dekat sini, siapa nama? Sekejap Okey, sekejap ya. Okey, sekarang ni kalau tengok saya buka Royal Q ni, saya ajar tadi macam mana nak refresh kan. Tekan butang refresh dulu. Ini butangnya. Okey, tekan butang tu baru ini refresh. Okey, ini adalah balance kita dekat Huobi. Dia ada. Tadi ada login 2, satu dah keluar. So apa soalan ni? Okey, kita buka pada DJ balik. Tanya balik soalan tadi? Apa dia soalannya? Assalamualaikum DJ. Dalam DJ punya genealogi tu kan ada graf yang tengah-tengah tu ada color kuning, orange dan biru. Kat sebelah tu ada tulis question mark dan juga 800, kemudian yang bawah yang orange dan biru tu 300. Apa maksud dia tu? Adakah itu USDT ke apa? Tak, kan nak naik pangkat. Kalau V3 kena ada 300 kurang grup. Kalau V4 kena ada 800 account. Kalau V5 800, kalau V6 1500. Itu syarat nak naik pangkat. Kena ada direct, group dan juga 3 leg. Jadi nombor-nombor tu ialah nombor account lah. Kalau yang V3 tu 300, 100 account. Kalau V4 300 account, 500. Okay, faham? Thank you. Faham. Right. Nanti you print, so you record lah. You baca you punya structure, you record. Oh ni baru 60, ni baru 100 kan.
Ni baru berapa 20, ni baru 400 apa kan. So you tengok, so dari situ you tahu grup mana kaki mana kuat, kaki mana lemah kan. Maknanya kita total up nanti dia punya total tu ke atas ya. Daripada bawah Dia ke naik ke atas. atas. Sebab tu untung kalau kita guna yang 1 3 3 3 tu strategi tu. So kita bergerak pada bawah tapi dia punya numbers naik ke atas tau, sangkut ke atas. Okey, faham. Thank you. Actually the best is 1333 lah. That is the best lah kan. Tapi itulah orang yang tak buat network marketing tu dia tak apa nampak. Tapi to me you follow je Emas DJ. Nanti bila you dah letak dah online semua baru you nampak, oh nampak kan. So sekarang ni walaupun you tak berapa macam tak berapa faham ke tak berapa nampak ke, follow je DJ punya suggestion untuk kebaikan you. Thank you DJ. Alright, sama-sama. Okay, alright. So saya share balik ni. Saya nak jawab soalan yang no tadi. Okay, sekejap. Okay, screen. Okay. Kita pergi dekat ni. Okay. Sekarang ni saya buka Royal Q. Royal Q kat mana? Dekat kuantitatif. Bahagian bawah tu Okay. So dekat bawah ni ada tulisan hijau ni, this one. So anda nak tahu this is the latest or not, anda kena tekan refresh button ni yang bulatan ni. Okay, bila tekan tu, saya tekan. So inilah yang latest 53.5. Okay, ini apa benda ni? Ini adalah balance USDT kita yang dekat Huobi. Okay, saya buka Huobi sekarang. Okay, sekejap dia, clearkan. Huobi, ini Huobi saya pergi dekat wallet, okay, wallet, saya masuk dekat spot, okay, this is wallet, spot, dulu exchange spot ni, spot is exchange, so sekarang dipanggil spot. So dekat spot ni, okay, sekarang ni saya upkan sikit, clear, this USDT balance dia 53, sama dengan yang dalam Royal Q tadi, okay. So, okay tak no? Clear tak? No? Clear tak? Dia interrelated Huobi dengan Royal Q. So tadi ada yang terlepas small exchange tadi tu ni, dia dah keluar balik dah icon ni. So you boleh klik yang ni. Siapa yang terlepas tadi dah lupa dah. So ada apa lagi soalan? Oh clear, okay no, alright. So ada apa lagi soalan? So kalau tak ada apa soalan, macam mana kita nak tengok berapa unit yang kita beli? Dekat, okay, kalau dekat ni, ini unit-unit yang dibeli ni, this one dalam spot, ni mana dia punya ni. So kalau nak tahu yang detail tadi saya dah tunjuk dah dekat ni, macam clear. Okay, berapa unit dah beli? Okay. So, macam exact ni, buka. Berapa dah ada 30 ni dah. Ini yang dia dah beli. Okay. 30 level dah dia dah beli. So dia punya jumlah yang exact ni, you tengok tadi. Ini je. This one. So kalau yang pakai satu Huobi, satu Royal Q is very straightforward, you boleh tengok. Tapi siapa yang pakai satu Huobi tapi banyak Royal Q, kita susah nak determine berapa banyak dia punya value USDT dah beli untuk setiap satu coin tu. So again ada pro and cons kalau pakai banyak Royal Q, satu Huobi. Kalau macam ni, this one to one. So kita boleh tahulah yang ni exact dia dah beli 305, mana dia dah beli 621 value dia. So unit dia ini, available ni adalah unit mana? Unit dia berapa? Ni exact unit dia berapa? Available ni is a unit. Value ni USDT. Okay. Alright. So. Okay, ada apa soalan lagi? Kalau tak ada apa? Okay, kalau tak ada apa, saya serahkan balik. Macam mana nak transfer ke Royal Q? Tekan Royal Q ke Royal Q lah. So, okay. Tadi saya ada ni tunjukkan Royal Q, you just tekan. Clear. Okay. Asset. Transfer. Transfer.
ni masukkan akaun dia. Sama juga macam kita nak transfer ke ni Wobi tu, ambil address deposit yang RoyQ punya, masukkan kat sini dan transfer quantity. Dan seterusnya lah. Sama, transfer this one. RoyQ to RoyQ pakai transfer. RoyQ to RoyQ pakai transfer. RoyQ pergi ke Huobi pakai withdrawal. Deposit ni kalau orang nak masukkan duit kat kita, kita kena buka deposit, ambil address dia. So orang yang nak transfer tu, dia boleh transfer daripada Huobi ataupun dia boleh transfer daripada RoyQ, atau dia boleh transfer daripada mana-mana exchange, Binance ke, Remitano ke, tak kisah apa exchange kat luar sana. Bila kita ada address untuk deposit, dia boleh masukkan. Okay? Lagi? Tak ada? Last call cepat. Tak ada. Okay, kalau tak ada apa, alright, so saya serahkan balik sesi kita ni kepada Puan Pengerusi Majlis kita, KA. Silakan KA. Okay, terima kasih Cik Saimah. Okay, suatu sesi yang begitu mantap sekali ya. Begitu banyak function yang kita belajar pada hari ini daripada dua apps yang kita ada dalam handphone kita yang menjadi pendapatan untuk kita. Jadi untuk yang first time hadir untuk sesi ni, mungkin sesi ni agak teknikal, memang teknikal pun session dia kan. Okay, so kita kena practice. So bila free tu